yang dimuliakan tuan-tuan imam, nazir dan juga timbalan nazir, tuan-tuan Bilal, sedikit masjid, seterusnya para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ya, alhamdulillah, pada 2 hari lepas kita telah pun menyambut satu sambutan yang sangat bermakna dalam sejarah umat Islam, yang mungkin kurang meriahlah kalau dibandingkan dengan Hari Raya Aidilfitri, kurang meriah dibandingkan dengan Ma'al Hijrah dengan perarakannya, kurang meriah kalau dibandingkan dengan Maulid Nabi. Tapi merupakan satu perayaan tebus sambutan yang sangat bermakna, sangat bersejarah dalam sejarah umat Islam, iaitu Nuzulul Quran, itu penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita umat Islam. Jadi para ulama khilaf sebenarnya, betul ke 17 Ramadan itu tarikh penurunan Al-Quran. Memang ada banyak pendapat, tapi Malaysia dia guna pendapat 17 Ramadan. Ala kulli hal, perbahasan tentang tarikh, bila dan sebagainya itu kurang penting kalau nak dibandingkan dengan kita membicarakan tentang tujuan Al-Quran itu turun pada kita. Untuk apa Al-Quran turun pada kita? Allah SWT dah sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra. Hanya Allah SWT yang tahu hakikat makna huruf-huruf ini. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ai hadza kitab, yakni kitab ini Al-Quran, kami, yakni Allah telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad, supaya dengan kitab itu kamu boleh mengeluarkan manusia, litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, daripada lembah kegelapan, lembah kejahilan, lembah kekufuran, lembah kesesatan, kepada cahaya keimanan, kepada cahaya keadilan, kepada cahaya kebenaran. Jadi macam mana Quran itu, sebuah kitab, boleh membawa kita keluar daripada kesesatan? Macam mana? Allah SWT dah pun jawab dah. Jadi ini Quran ini sebenarnya salah satu kaedah pentafsiran Quran. Para sahabat dulu pun kalau dia tak faham satu ayat Quran itu, mereka akan rujuk pada ayat Quran yang lain. Ini kaedah dipanggil sebagai at-tafsir Al-Quran bil Quran. Kalau tak faham ayat ini, carilah dalam mana-mana ayat Quran yang lain, mesti ada yang akan menjelaskan ayat ini. Jadi Allah SWT sebut macam mana Quran ini boleh mengeluarkan kita daripada sesat kepada keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat yang saya rasa kalau pada malam pertama Ramadan itu, saya rasa imam dia akan baca ayat ni, sama ada maghrib ataupun isyak. Biasanya begitu. Apa maksudnya? Pada bulan Ramadan itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Quran itu diturunkan pada bulan itu. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai hidayah. Macam mana? Apa maksud hidayah? Petunjuk, kita faham petunjuk, membawa kepada kebenaran dan sebagainya. Macam mana? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iaitu syaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayat yang mengandungi bayyinat, iaitu penjelasan. Kita baca ayat Quran, kita faham, dengan syarat kita baca dengan betul-betul lah. Wa bayyinatin minal huda, iaitu Quran itu datang untuk menjelaskan tentang macam mana cara untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara kita nak buat baik, macam mana cara kita nak jadi ahli syurga, macam mana cara kita nak menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lain, macam mana cara kita nak betul-betul berpegang dengan agama Islam. Jadi ini ya fokus ataupun maqasid utama penurunan Al-Quran. Dan wa bayyinati minal huda wal furqan, dan juga cara untuk kita membezakan antara hak dan juga batil, membezakan antara baik dan buruk. Kita kata mumayyiz, kanak-kanak yang mumayyiz, darjah 1, darjah 2 dan sebagainya. Apa maksud mumayyiz? Boleh membezakan. Membezakan apa? Membezakan baik dan buruk. Kita tanya budak tahu darjah 1 sekali pun, darjah 2, darjah 3, mereka dah tahu dah mencuri baik ke buruk, mereka tahu.
Semayang baik ke buruk, mereka tahu. Kan? Kebanyakannya lah benda-benda yang apa, yang kecil-kecil dalam fiqh dan sebagainya mungkin mereka tak tahu, tapi secara umumnya baik dan buruk mereka tahu. Itu tugas Al-Quran. Itu fokus utama Al-Quran ialah kitab petunjuk, kitab hidayah. Dan walaupun dalam Quran itu banyak benda yang dibincangkan sebenarnya. Contohnya ada fakta-fakta sejarah, ada kisah Nabi Nuh dengan bahteranya, ada kisah-kisah Bani Israel terlalu banyak, ada kisah Nabi Lut yang songsang itu banyak. Tapi fokus utama Al-Quran bukannya untuk bercerita tentang sejarah. Kerana apabila kita sebut tentang sejarah, mesti dia ada kronologi dia. Kalau kita cakap tentang tokoh, misalnya seorang tokoh, kita akan tahu tahun berapa dia lahir, di mana dia lahir, dia membesar dengan siapa, dia buat apa, lepas itu bila dia mati. Tapi cara Al-Quran Al-Karim tidak. Kita ambil contoh kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, kisah Nabi Musa dengan umatnya Bani Israel bermula dengan Nabi Musa menyuruh umatnya untuk sembelih lembu. Itulah nama Al-Baqarah, itu maksudnya lembu betina. Naik ke juzuk yang ke-15 surah Al-Kahfi, tiba-tiba Allah bercerita kisah Nabi Musa juga tentang Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir. Kita semua tahu, kalau kita biasa tengok tafsir, kita akan tahulah kisah macam mana berjumpa dengan banyak kepelik yang Nabi Khidir ajar pada Nabi Musa. Naik juzuk ke-16, tiba-tiba Nabi Musa tengah berlawan dengan ahli sihir Fir'aun. Naik ke juzuk 20, barulah kita jumpa Nabi Musa lahir, kisah lahirnya macam ini. Rupanya Fir'aun pada waktu itu dia bermimpi, dia takut ada ahli nujum kata akan ada seorang bayi yang akan menghancurkan kerajaan dia. Kemudian barulah kita baca maknya terpaksa menghanyutkan Nabi Musa dalam peti hingga mengalir ke sungai. Bila mengalir ke sungai, masuk ke istana Fir'aun, akhirnya dibela oleh Fir'aun itu sendiri. Dan begitulah hingga akhirnya membawa Bani Israel itu merentas Laut Merah itu. Jadi Quran bukan kitab sejarah. Sebab kalau kitab sejarah mesti kena cerita daripada awal. Juzuk 1 tu mesti kena start dengan lahir dulu. Tapi tidak, juzuk 20 tu barulah kita jumpa kisah Nabi Musa itu lahir. Jadi sebahagian pengkaji di barat, dia kata Quran ni pening, tak faham. Memang tak faham sebab dia tak tahu bahawa Quran ini bukan kitab sejarah. Kalau nak kaji sejarah, pergi tengok kitab Ibn Khaldun misalnya. Nak kaji sejarah, pergi tengok kitab Ibn Kathir ataupun Imam Tabari, dan banyak lagi. Tapi fokus utama Quran ini ialah untuk memberi petunjuk. Macam mana? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah, kenapa diceritakan tentang kedegilan Bani Israel terhadap Nabi Musa? Kerana memang surah Al-Baqarah itu fokusnya ialah untuk menceritakan tentang beza antara keimanan yang hakiki dengan kekufuran yang tulis dengan kemunafikan. Jadi sifat-sifat ini memang Bani Israel ada benda tu. Jadi sebab itulah didahulukan kisah tentang kedegilan mereka. Bila Nabi Musa suruh sembelih lembu betina, mereka tanya pula lembu yang macam mana. Bila dah beritahu lembu macam mana, tanya pula color apa. Jadi banyak dia bukan tanya sebab betul-betul nak beramal dengan arahan Allah, tapi nak bertanya untuk saja nak melambat-lambatkan, nak menyakitkan hati, sebab degil dan sebagainya. Sebab itu kisah itu diutamakan di situ. Dan kenapa kisah kelahiran hanya muncul pada juzuk ke-20? Sebab memang surah Al-Qasas itu memang tema utamanya adalah untuk menceritakan, membawa tema tentang perlawanan antara keadilan menentang kezaliman. Sebab itulah diceritakan daripada lahir itu macam mana macam mana Fir'aun itu dia punya jahat itu disanggup untuk mengarahkan semua baby ataupun bayi lelaki dibunuh tanpa pengecualian. Tapi akhirnya kuasa Allah, qadarallahu ma yasha, akhirnya terlepas Nabi Musa, dan akhirnya yang terlepas itulah yang akhirnya menghancurkan kerajaan Firaun itu.
Jadi baik, dan kembali kepada topik kita. Quran ini fokus ni adalah untuk memberi petunjuk kepada kita. Sebab itulah daripada awal hingga akhir, daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah itu sampailah ke surah An-Nas. Kita akan tengok temanya berulang-ulang, sentiasa tauhid, petunjuk, balasan kepada orang yang buat jahat, tema tentang kenabian, tema tentang macam-macam lagi. Quran tak letak surah Al-Baqarah hanya cerita tentang tauhid saja. Kemudian bila masuk surah Ali Imran tak jumpa dah tauhid, tidak. Quran memang kalau kita baca daripada awal sentiasa lazimi, macam yang Imam Syafi'i buat. Bulan Ramadan khatam 60 kali. Hebatlah, memang tak tergambar di akal kita macam mana khatam sebulan 60 kali. Maksudnya sehari 2 kali. Dari sudut matematik saya dah kira boleh sebenarnya. Tapi nak kata kita, kadar kita mungkin sukar, tapi kena sentiasa lazimi baca dan juga berserta dengan terjemahan. Nak lagi hebat, tafsir. Nak lagi hebat, pergi daurah-daurah mana-mana pengajian yang berkitab yang boleh buka mungkin terjemahan tafsir Al-Qurtubi misalnya, terjemahan tafsir Ibnu Katsir misalnya, untuk kita lebih faham Al-Quran itu. Macam mana Quran itu boleh jadi petunjuk kepada kita. Tak cukup walaupun tilawah itu berpahala, 1 huruf 10 pahala. Tak ada siapa yang menafikan benda tu. Sebagian orang terlajak, dia kata baca Quran tak faham nak buat apa. Tak, baca Quran tak faham pun dapat pahala. Kalau faham itu alhamdulillah lebih baik, kerana tujuan utama Quran itu adalah untuk menjadi petunjuk. Dan kalau nak jadi petunjuk, step pertama, langkah pertama kena faham dulu. Begitu juga dalam Quran banyak cerita tentang peruntukan undang-undang hudud, mencuri potong tangan, zina direjam dan sebagainya, zina disebat 100 rotan misalnya, qisas, hukum bunuh balas. Memang Al-Quran banyak menetapkan hukuman-hukuman, capital punishment dipanggil, hukuman yang berat lah, jenayah-jenayah yang berat. Tapi kita tak boleh kata Quran ini sebagai sebuah kitab undang-undang. Tak kena. Sebab bila kita kata kitab undang-undang, dia mesti daripada A sampai Z semua ada. Dia mesti lengkap macam kanun keseksaan. Kalau mencuri sekian banyak kena sekian-sekian, kalau berzina dengan orang ini kena sekian-sekian. Tak kena. Dan bahkan dalam Quran pun memang tak diperincikan. Mencuri banyak mana kena potong tangan, tak beritahu dalam Quran. Nak potong tara mana, sampai ke sini ke, sampai ke sini, tak beritahu. Sebab apa tak beritahu? Sebab itu bukannya fokus utama Al-Quran. Sebab fokus utama Al-Quran bukannya nak beritahu A sampai Z satu-satu benda kecil. Prinsip utama Quran ialah untuk mengajar kita nilai. Dalam buat hukuman kena adil. Hukuman itu kena setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman itu mesti terpakai pada semua. Tak boleh orang kaya terlepas, tak boleh orang miskin kena. Begitu nilai. Dan begitu juga Quran juga mengajar kita macam mana cara untuk nak buat undang-undang. Bukannya prosedur satu, kena ada meeting 5-6 orang, cukup quorum, kalau tak cukup quorum tak boleh syarat. No. Quran ajar kalau nak buat satu undang-undang kena syura, wa amruhum syura bainahum. Melibatkan satu urusan orang ramai kita kena bincanglah macam mana cara nak buat hukuman. Begitu juga dengan memilih pemimpin. Quran tak ajar macam mana nak mengundi, macam mana nak pilih pemimpin. No. Quran ajar nak pilih pemimpin yang macam mana. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu jadikan sebagai pemimpin ialah orang yang al-qawi, iaitu mampu, ada kebolehan, ada kemahiran, dan juga al-amin, dan juga amanah yang tak khianat. Itu kaedah Quran. Kalau kita tak faham Quran, kita tak akan dapatlah menjadikan Quran itu sebagai petunjuk, kompas dalam kehidupan kita. Dan begitu juga Al-Quran ini boleh membentuk, kita kata sebagai Al-Furqan dalam diri kita. Apa maksud Al-Furqan? Kita tengok dalam belajar sirah, salah seorang sahabat yang paling hebat iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau digelar sebagai Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq? Iaitu seorang yang
boleh membezakan antara hak dan batil. Bukan setakat boleh, bukan setakat tahu, tapi sangat memahami antara hak dan batil, dan sangat tegas dalam menentang kezaliman, dalam menentang kemungkaran. Kerana itu beliau digelar sebagai Al-Faruq. Jadi kalau kita nak jadi seperti Al-Faruq, syarat utamanya adalah kena memahami prinsip ataupun tujuan utama Al-Quran itu diturunkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi macam mana kita nak mencapai furqan? Macam mana kita nak membentuk dalam diri kita ini rasa benci, rasa jijik pada dosa? Macam mana kita nak membentuk diri kita ini rasa mudah nak buat pahala, rasa mudah nak buat ketaatan, rasa mudah nak buat ibadat? Macam mana? Allah sebut, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan al-furqan dalam diri kamu, akan menjadikan seolah pendinding daripada kejahatan, akan menjadikan seolah satu daya tolak dalam diri kita, dalam hati kita. Rasa mudah nak buat kebaikan, rasa mudah nak sembahyang tahajud, rasa mudah nak pergi sedekah, rasa jijik nak buat dosa. Sekecil-kecil dosa, sebesar-besar dosa, semua dia tak boleh. Sebab apa? Sebab ada al-furqan, dan juga sebab ada, kita kata sebagai at-taqwa. Dan kalau kita tengok dalam sejarah umat Islam, apabila turunnya ayat tentang pengharaman arak, Bismillahirrahmanirrahim, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak dan juga judi dan nasib dan sebagainya itu rijsun, najis, kotor, jijik, celak, min amali syaitan, dan juga dia merupakan amalan syaitan. Fajtanibuh, maka orang Islam jauhilah benda itu. Para sahabat apabila dengar je benda ni, waktu tu arak belum diharam lagi. Arak waktu tu hanya diharamkan waktu nak solat saja. Tapi waktu luar solat boleh minum. Sahabat bila dengar je ayat tentang arak ni haram, terus tak kira dah. Tak kira dah rugi ke, patutnya boleh jual ke, mungkin banyak kita rugi daripada arak ni kalau kita. Tapi tak, terus curahkan arak-arak itu sampai katanya penuh mengalir. Arak itu macam sungai sepanjang kota-kota Madinah. Sebab apa? Sebab dalam diri mereka ada furqan, ada rasa jijik pada dosa, rasa nak mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, rasa tak boleh, lambat-lambat tak boleh. Begitu juga bila turunnya ayat tentang hijab, kewajipan untuk para wanita memakai hijab dan juga menutup dada-dada mereka. Terus para sahabat-sahabat wanita pada ketika itu cabut langsir yang ada pada tingkap tu, terus pakai buat hijab. Sebab apa? Sebab tak nak sedetik pun tak nak terlambat daripada mentaati perintah Allah. Sebab apa? Sebab dah ada furqan, dah ada takwa, dah ada petunjuk dalam jiwa dan juga dalam diri mereka. Jadi kita pun kena macam tu lah. Bukanlah nak kata pada amar ma'ruf nahi munkar pada peringkat negara, pada peringkat masyarakat yang mungkin agak terlalu besar lah. Jadi mungkin kita boleh apply dari sudut, kita boleh praktikkan dari sudut peringkat peribadi kita ataupun peringkat keluarga kita. Baru-baru ni, dah lama dah sebenarnya, bukan baru-baru ni lah ya. Ada disebut bahawa masih ramai umat Islam yang tak tukar status KWSP mereka kepada yang patuh syariah. Ini satu benda yang sangat mengecewakan. Saya percaya mungkin kat sini tak ada, tapi di luar sana masih ramai lagi yang tak tukar, masih lagi berpegang, masih lagi menyimpan, masih lagi tiap-tiap tahun makan daripada hasil dividen yang tak patuh syariah, yang mungkin syarikat judi, syarikat yang berkaitan dengan arak, yang syarikat yang pelaburannya tidak patuh syariah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jelas sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menghalalkan segala jenis jual beli, segala jenis transaksi, segala jenis keuntungan, pelaburan ke, hibah tabung haji ke dan sebagainya. Semua itu halal. Yang haram riba, yang haram yang ada unsur penipuan, yang haram ada unsur tak jelas dari sudut transaksi. Jadi ini tidak ada sifat takwa lah. Ini tidak ada furqan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengisytiharkan perang, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih.
maka isytiharkanlah perang kepada mereka yang masih lagi degil, masih lagi tak nak terima dengan sistem keuangan Islam yang dah pun berkembang maju pada zaman sekarang. Begitulah dalam pergaulan kita sama isteri, sama anak-anak, sama ibu bapa, sama kawan-kawan dan sebagainya, kita praktikkan. Cukuplah dosa dari sudut peribadi ke, dosa dari sudut sesama kawan-kawannya, mungkin kita buat dosa dari peringkat sebagai contoh pejabat awam contohnya yang mungkin kerjanya terlibat dengan tender, projek dan sebagainya. Kalau ada kita minta supaya dijauhi, yang belum terlibat kita minta jauh, dan juga yang mungkin Allah uji dari sudut terlibat dengan benda-benda itu, kita doakan supaya cepat-cepatlah untuk berubah. Begitu juga dengan mungkin pada peniaga, supaya jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jujur kepada umat Islam yang saling membeli daripada mereka dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita muhasabah balik hubungan kita dengan Quran. Betul ke kita baca Quran ini sebagaimana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak? Betul ke kita faham Al-Quran ini sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi dan kita berdoa supaya mudah-mudahan Al-Quran ini yang kita duk baca, yang kita khatam, kita tak tahu, mungkin ada yang rajin, ada yang mampu khatam tiap-tiap bulan walaupun luar bulan Ramadan. Kita doakan supaya Quran ini jadi hujah kepada kita. Jadi hujah kepada kita ini macam jadi lawyer kepada kita dah. Di hari akhirat, pada hari penghakiman kelak, Quran ini jadi pembantu untuk kita. Kalau ada dosa, Quran tolong hapuskan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu boleh menghapuskan kejahatan. Dan kita doakan supaya Quran itu tidak walaiyazabillah akhirnya menjadi hujah ke atas kita. Mungkin kita baca tapi tak lepas daripada kerongkong kita je. Baca sekadar basah di lidah tapi tak lekat di hati, tak membekas pada fikiran kita. Walaiyazabillah, na'udzubillah min zalik. Dan kita doakan juga supaya semangat kita untuk menghadapi bulan baki bulan Ramadan terus utuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, afdalul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah yang paling istiqamah dilakukan. Sikit pun tak apa. Berbanding kita hari ini 3 hari pertama istiqamah tahajud 8 rakaat, khatam baca 5 juzuk 6 juzuk sehari, tiba balance itu 1 juzuk, setengah juzuk, 2 muka. So, bukan satu amalan yang dicintai oleh Allah. Sebab Ramadan ini kita katakan sebagai maraton, jangka panjang. Dia bukan cara kecut 100 meter. Dia bukan nak siapa paling cepat, dia nak siapa yang paling mampu untuk bertahan hingga akhirnya, hingga kita mencapai maqasid bulan Ramadan, iaitu Lailatul Qadar, insya-Allah. Moga-moga kita direzekikan bertemunya pada tahun ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Kita nak dah terlebih dah ni ya. Kita fokus kepada amalan kita, fokus pada solat kita, fokus pada bacaan Quran kita. Jadi mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini memberi makna, memberi sejuta makna kepada kita. Ramadan tahun ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi segala yang buruk, segala yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Segala yang baik dan yang indah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.